Pelaksanaan sistem penguatkuasaan automatik atau AES memangnya antara isu yang sering mendapat pelbagai reaksi ahli Dewan. Dan hari ini isu berkenaan sekali lagi dilontarkan. Kita ikuti sahaja temu bual berikut bersama Syarif Sarapudin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami. Seperti biasa, segmen bersama ahli parlimen. Setiap hari kami bawakan ahli parlimen yang berlainan untuk sama-sama kita perkongsikan antara buah fikiran mereka mengenai sesuatu topik yang akan kita bawakan. Dan untuk hari ini bersama saya adalah Datuk Haji Abdul Aziz Abdul Rahim, ahli parlimen Baling. Datuk, terima kasih sudah bersama kami. Ya, Datuk, antara yang menanyakan soalan kelima mengenai AES, dan selain daripada Datuk, kalau kita nak lihat soalan ke-79, Tuan Muhammad Hanifah Maidin dari Sepang turut menanyakan mengenai AES. Adakah berpuas hati dengan jawapan Timbalan Menteri tadi? Ya, saya melihat apabila saya menanyakan berkaitan dengan pengurangan kompaun tersebut yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 18 September baru-baru ini, daripada 300 hingga RM150 ini, alhamdulillah saya rasa boleh memberi kurangkan bebanan rakyat untuk membayarnya. Dan saya bertanyakan soalan berkaitan bilakah ianya akan dilaksanakan implementasinya. Yang Awak Menteri kata dah boleh pergi bayar. Jadi saya harap perkara itu dapat kita menyelesaikan dalam masa yang terdekat ni, sebab rakyat nak bayar 300 mahal. Jadi saya harap ini adalah di antara perkara yang diperjuangkan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri untuk mendengar denyutan nadi rakyat yang susah, khususnya orang luar bandar nak bayar RM300 sebulan. Motong getah pun boleh dapat RM400 je. Kalau dah bayar RM300 nak makan apa? Jadi ini juga di antara faktor yang patut kita pertimbangkan. Alhamdulillah, saya menanyakan soalan kepada kementerian tadi, Timbalan Menteri telah menjawab, dan saya harap ianya dapat dilaksanakan dalam masa yang terdekat. Saya juga menanyakan dalam soalan tambahan saya, apakah langkah-langkah kaedah kerjasama smart partnership secara holistik dengan kementerian-kementerian yang lain. Contoh Polis Diraja Malaysia, JPJ bekerjasama dengan Polis Diraja Malaysia, Kementerian Kesihatan dan berbagai kementerian mereka boleh bekerjasama. Ini kerana saya merasakan rakyat hari ini banyak menjadi mangsa, ramai yang menjadi mangsa, yang dalam contohnya bas, kemalangan bas, kehilangan nyawa. Saya amat sedih sekali apabila tiap-tiap hari saya buka dada-dada akhbar, saya begitu simpati kepada keluarga-keluarga mangsa. Contohnya mereka tidak tahu apa, naik bas nak balik rumah daripada satu tempat ke satu tempat. Contohnya banyak di kawasan utara tempat saya, daripada Baling, daripada Kedah sampai ke Kuala Lumpur ni, sentiasa plus highway tu ada saja, every other day ada saja kematian bas, kereta. Ni semua disebabkan kecuaian pemandu. Saya merasakan kecuaian, mungkin dia kejarkan trip, dia income dia berpandukan trip. Kalau 10 trip, itulah, jadi dia bekerja masa, tak cukup tidur dan sebagainya. Jadi saya merasakan ini satu lagi langkah proaktif yang kementerian harus ambil untuk menyelamatkan rakyat kita. Sememangnya saya pergi 32 negara dalam misi bantuan kemanusiaan, itu saya boleh faham. Orang meninggal dunia kerana negara dia konflik. Orang meninggal dunia kerana negara dia ada peperangan. Tapi negara saya sendiri tiap-tiap hari ada kematian atas kecuaian pemandu. Jadi itu sebabnya saya rayu kepada Kementerian Pengangkutan Jalan untuk memikirkan kaedah-kaedah yang luar biasa. Saya amat percaya kalau enforcement ini dilakukan dengan sedikit keras, macam mana KDN sedang laksanakan op cantas contohnya, umpamanya op cantas ni untuk cantas penjenayah. Tapi pada masa yang sama, kalau kita lihat balik pemandu-pemandu bas ataupun pemandu-pemandu lori atau pemandu-pemandu komersial yang melihat hari-hari ada kematian ni, kita tidak kata dia penjenayah, tapi tidak langsung kerana his negligence, kerana kecuaian pemandu tersebut, orang rakyat yang tidak berdosa menjadi mangsa kemalangan, kematian. Sebab kematian, apakah anak isteri sedang tunggu di rumah, keluarga yang menanti. Jadi ini semua ni kita dah kena ambil satu pendekatan
secara holistik, yang pemikirannya mesti blue ocean strategy. Baik, jelas Datuk memperkatakan mengenai AES. Kita nak beralih pula kepada antara yang soalan Datuk juga, soalan ke-140 tak sempat dijawab sebenarnya, tetapi secara tak langsungnya turut dijawab dalam soalan kedua yang ditanya juga oleh Datuk Dr. Mujahid Yusof Rawoot mengenai blok-blok sensitivity di laman portal ni. Datuk? Saya telah minta jelasan daripada Kementerian Komunikasi apakah langkah yang akan diambil oleh mereka secara drastik. Ini tidak boleh lagi kita sambil level atau kita tidak boleh tunggu daripada pejabat peguam negara untuk buat keputusan. Kita kena buat sesuatu dalam kadar masa yang segera, sebab ia sudah amat berdosa. Perkataan kalimah Allah, agama kita dipermainkan. Apatah lagi kita negara yang wajib dalam negara ini, negara agama Islam. Agama Islam. Jadi saya melihat pelbagai pihak, bila mana bulan Ramadan saya sedih bila ditunjukkan buka puasa dengan seekor khinzir dan sahur dan sebagainya, pelbagai gambar yang dimuatkan dalam laman web, Facebook dan sebagainya. Jadi saya minta kepada kementerian ini kena ambil sesuatu tindakan yang begitu drastik. Dia mesti apa pun, dia mesti ada precedent case. Bagi saya, kalau tidaklah implementation, tak ada 1, 2, 3 orang dipenjarakan 10 tahun, 15 tahun, disebat dan sebagainya, maka perkara ini tidak dapat kita berhentikan. Ini pandangan saya sebagai ahli parlimen. Saya fikir kalau tidak mereka kena panggil pergi mahkamah. Kalau dia lagi popular, keluar surat khabar tiap hari muka surat pertama, television prime news, dia pergi ke mahkamah tu, dia jadi superhero kerana dia mengkritik agama suci kita, agama kita, bulan puasa dan pelbagai tomahan yang mereka lontarkan terhadap agama kita. Jadi kita sebagai kerajaan, kita sentiasa menghormati rakan-rakan kita yang keturunan dan agama yang berbeza. Kita tidak pernah sama sekali menidakkan agama rakan-rakan kita. Jadi kita minta, yang ada ni kalau kita tengok semua orang muda, bila tanya, oh saya tidak tahu, saya ingat ini satu gurauan. Adakah satu gurauan terhadap agama Islam yang kita semua anuti dalam negara kita, dan dalam perlembagaan telah menyatakan agama Islam lah resmi untuk negara Malaysia. Agama resmi diperkotak-katikkan. Jadi saya tekankan di sini kepada Kementerian Komunikasi, mereka kena, kita dah dengar dah kajian demi kajian. Saya tidak tahu kajian sampai bila nak dikaji, dan satu tindakan drastik harus diambil. Baik, dua isu yang telah pun dikupas oleh Datuk Haji Abdul Aziz secara jelas. Terima kasih Datuk Seri. Datuk, walaupun waktu yang terbatas tetapi lengkap saya kira, dan idea-idea sebeginilah yang perlu dibawa ke Parlimen supaya dapat kita mencari jalan penyelesaiannya. Jadi terima kasih Datuk Seri bersama kami. Dan itu dia segmen bersama ahli Parlimen pada hari ini. InsyaAllah esok kita bawakan seorang lagi ahli Parlimen yang lain pula untuk kita sama-sama sentuh topik-topik yang berbeza. Jadi sekian daripada saya. Assalamualaikum, salam satu Malaysia.